dengan sekolah nanti akan berurusan dengan penolongkan dan pentadbiran. Jadi pihak saya telah berhubung dengan pihak HEM dan pihak HEM tidak ada arahan apa-apalah untuk kehadiran murid dalam PDPR. Jadi untuk kehadiran murid ini, data terperinci akan diminta oleh kementerian setiap hujung bulan. Setiap hujung bulan di mana setiap murid yang tidak hadir itu perlu diberi justifikasi kenapa mereka tidak hadir PDPR sepanjang bulan tersebut. Mana-mana murid yang hadir sekurang-kurangnya sekali akan dianggap hadir. Maksudnya murid ini tidak cicir daripada PDPR. Okey, mana-mana murid dalam tempoh 1 bulan tersebut dia tidak hadir, maka murid ini dikategorikan sebagai murid cicir PDPR untuk bulan tersebut. Dan maka contohnya kalau sekolah tersebut tadi ada 50 orang murid yang tidak hadir langsung PDPR dalam 1 bulan tersebut, maka guru kelas nanti akan mengutip, akan membuat justifikasi kenapa mereka tak hadir. Adakah masalah peranti? Masalah-masalah itu telah dilistkan oleh kementerian lah. Kemudian penolong kanan nanti dan dibantu oleh penyelaras PDPR akan mengutip data tersebut daripada PK1 dan kemudian akan menghantar terus dalam pautan yang disediakan oleh JPN. Jadi PK1 akan menghantar terus ke JPN. Jadi kami di PPD akan diberi satu pautan untuk kami memantau penghantaran oleh sekolah. Okey, tapi untuk bulan Julai kita tak pasti sama ada dia minta sekolah sendiri hantar ataupun PPD hantar. Jadi sehubungan itu pada kali pertama kutipan untuk kehadiran murid ini dibuat pada 1 Julai tempoh hari untuk tempoh Jun. Untuk tempoh Jun. Jadi pada masa itu hanya PKP hanya diberi masa 3 hari, 2 hari lebih saja untuk membuat analisis. Memang sangat mencabarlah. Jadi apabila kita melihat rakan PKP kita dengan banyak tugasan-tugasan lain kerana masalah di sekolah di daerah kita adalah enrolment yang besar. Jadi kami di sektor pembelajaran telah mencari inisiatif lah untuk membantu rakan-rakan penolong kanan kita, rakan-rakan penyelaras PDPR kita untuk membuat analisis dengan lebih mudah dan lebih cepat untuk untuk kehadiran murid ini. Dan kita telah mengenal pasti seorang guru yang boleh membantu kita dari SMK baru, Cikgu Puva, untuk membangunkan satu sistem yang kita kenali sebagai SIMEK PDPR, SEMA, sistem merekod kehadiran PDPR yang kita telah taklimatkan kepada semua PK1 semalam macam mana nak gunakan. Okay, supaya bila data ini dapat dimanfaatkan di peringkat sekolah supaya PK1 tahu macam mana nak guna dan memanfaatkan data melalui sistem tersebut. Sebab ini adalah inisiatif kita untuk membantu PK1 kita membuat analisis data di peringkat sekolah. Jika tidak ada satu kaedah yang begini setiap kali membuat analisis memang kasihan dengan PK1 kita terlalu banyak, terutamanya kalau SK Tanjung Batu, SK Kampung Jepang, SMK Bintulu, semua SMK tu memang aroma besar, memang pening kepala. PK1 kita buat, kasihan kita tengok. Tapi untuk kutipan bulan Jun hari tu kami tak dapat nak bantu banyak sangat kerana tempoh masa yang diberikan oleh JPN terlalu sedikit, 2 hari saja macam tu, 2 hari lebih saja macam tu mereka minta data tersebut. Jadi insya-Allah untuk bulan Julai ni kita dah ada satu sistem yang sangat memudahkan, yang user friendly untuk sekolah-sekolah gunakan, dan insya-Allah minggu depan juga PK1 akan buat taklimat bersama dengan penyerahan PDPR berkenaan dengan SIMEK ini di peringkat sekolah. Nanti PGB boleh join sama-sama lah untuk melihat dan macam mana nak guna, nak memantau, nak gunakan data dalam sistem tersebut. Okey? Okey. Jadi jadi tanpa melengahkan masa lagi,
saya dengan ini menyerahkan sesi kita pada petang ini kepada Cikgu Kelly untuk meneruskan dengan taklimat sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, dipersilakan Cikgu Kelly. Okey, terima kasih Cikgu Nafisah. Cikgu Sintan tadi ada soalan ke? Ya, ada. Boleh teruskan sebelum saya teruskan taklimat. Okey, terima kasih. Sorry, kalau ini dituju khas pada Cikgu Nafisah. Sebab kita ada SIMEK dan kita juga ada SPDPR. Adakah dua perkara ini berbeza atau saling berhubung kait atau mempunyai tujuan yang sama? Okey, terima kasih Cikgu Sintan atas soalan yang baik ni. Tadi saya lupa terangkan. SPDPR ini adalah khas untuk guru-guru kita melaporkan pelaksanaan PDPR mereka yang macam mereka buat sebelum ini yang guna Google Form itu ke JPN. Tapi sekarang ni dia dah dibuat dalam bentuk sistem, dalam bentuk web. Jadi kalau kita guna Google Form dulu, cikgu-cikgu akan isi, admin dekat JPN akan buat analisis dan hantar data itu ke kementerian. Tapi untuk sekarang ni dengan adanya sistem PDPR ni, guru kita key in, JPN tak perlu lagi buat analisis. Terus kepada KPM sana boleh tengok. Kita hanya macam PPD, JPN, KPM, dia boleh buka sistem ini dan tengok pelaporan guru. Okey. Ya, tetapi untuk SIMEK itu lebih kepada kehadiran murid. Kehadiran murid dalam PDPR. Untuk SPDPR ni pelaksanaan PDPR guru. Maksudnya kena dua isi lah. Isi dua sistem. Satu pelaporan, satu kehadiran. Ya, tapi tidak rumit lah cikgu, tidak rumit. Dia user friendly kedua-duanya. Okey. Ya. Harap tidak membebankan orang lain. Ya, kalau yang SIMEK tu kita buat untuk macam pengisian dia sekali seminggu saja kehadiran murid oleh guru. Untuk SPDPR ni seperti biasa setiap kali selepas sesi PDPR. Okey, silakan Ya. teruskan dengan cikgu. Okey, cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu Nafisah. Ya, Selamat petang. selamat petang. Saya nak pencerahan sebab ini ada sistem, nampaknya nama pun dah berubah. Jadi sistem-sistem lain ataupun kaedah-kaedah pelaporan yang lain sebelum ini mungkin tidak dipakai lagi lah cikgu kan? Kita guna SPDPR ini saja. Betul. Ya. Terima kasih cikgu. Ya, kita akan bertukar. Nanti Cikgu Kelly akan terangkan dengan kita bila kita akan mula menggunakan SPDPR ni. Maksudnya Google Form tak perlu isi lagi. Okay, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, Cikgu Nafisah, satu lagi persoalan. Ya, Cikgu Yahya. Okey, ini untuk SPDPR ni adalah dibangunkan oleh pihak kementerian, berarti data terus ke pihak kementerian, betul? Betul. Adakah pihak JPN akan membangunkan lagi juga untuk tujuan untuk kegunaan khas untuk JPN sahaja? Tidak. Okey. Tidak. Kita gunakan satu saja untuk seluruh Malaysia untuk SPDPR ni, untuk laporan guru. Okey. Kita sebenarnya negeri lain dah guna. Kita Sarawak ni yang kira macam lewat lah. Okey. So dengan itu saya mempersilakan Cikgu Kelly. Jadi sebarang soalan nanti boleh tanya juga kepada Cikgu Kelly. Okey, silakan Cikgu Kelly. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nafisah. Jadi selamat petang kepada semua yang menghadiri. Okey, tanpa melengahkan masa, jadi saya ingin memperkenalkan SPDPR, iaitu Sistem Pelaporan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah. Okey, untuk pengetahuan semua juga, seperti mana Cikgu Nafisah kata, ini telah ditaklimatkan satu pagi dan satu petang tentang perkara ini. Jadi kita pun banyak menanyakan soalan dan saya rasa ada soalan pun saya rasa saya boleh jawab lah. Nanti kita boleh sama-sama lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Okey, jadi apakah objektif pada hari ini? Yang pertama kita akan mengenali apakah itu SPDPR.
Okey, macam mana kita log in as PDPR? Okey, siapakah admin sekolah? Okey, siapakah yang urus kelas? Siapa yang daftar kelas, kemaskini kelas ataupun padam kelas? Okey, selepas tu kita akan juga mengetahui hari ini bagaimana kita mengurus guru. Bagaimana pihak admin sekolah dapat melihat senarai pengguna guru. Macam mana boleh reset kata laluan pengguna atau guru. Kadang-kadang guru lupa. Ya, jadi ini sekolah sudah boleh bantu reset. Okay. Lepas tu kita boleh hapus padam guru sama ada dia pension kah, meninggal kah atau berpindah, kita boleh. Okay. Lepas tu kita boleh tarik masuk guru baru pindah masuk ke sekolah. Ya, sebelum ini kalau cikgu itu ID delima dia dekat sekolah lain, maka pelaporan dia ke sekolah lain. Ya, jadi sekarang ini kita sudah boleh atur sendiri. Jadi ini menyenangkan sekolah lah. Okay. Yang nombor 6, okay, kita akan juga tahu tentang pelaporan PDPR, bagaimana guru isi, tarikh yang dilaksanakan, macam mana pihak sekolah boleh semak, PPD boleh semak, JPN pun boleh semak dan KPM terus. Jadi semua peringkat boleh semak. Okay. Dan juga pihak sekolah juga boleh padam pelaporan PDPR yang tersilap. Okay. Nombor 7, okay, kita juga boleh buat analisis di mana di sini dia automatik lah. Okay, analisis pelaporan PDPR keseluruhan, okay, PDPR sekolah, okay, PDPR harian pun boleh dilihat. Senarai guru yang tidak lapor pun boleh kita lihat. Okay, laporan PDPR yang sebelum-sebelum ini pun kita boleh lihat. Ataupun yang baru masuk ke sekolah pun kita pun boleh lihat. Okay, jadi ini ialah nombor 8 di panduan lah, panduan guru, nanti saya akan terangkan. Okay, jadi kita mulai dengan nombor 1. Okay, mengenali SPDPR. Okay, okay, jadi kita akan masuk ke dalam pautan ini. Okay, yang ini spsarawak.moi.gov.my. Okay, bagi yang nak cuba boleh cuba. Okay. Lepas tu ini paparan yang akan keluar. Okay, ini paparan yang akan keluar. Dan macam mana kita log masuk? Yeah, username. Okay, IC tanpa dash. Okay. Kemudian password dia ialah 6 digit belakang nombor IC. Biasanya mula dengan yang negeri itulah. Contohnya macam Sarawak 13 kan. Biasanya mula 13 1111 macam tu. 6 digit belakang nombor IC kita. Okay. Selepas itu, okay. Yang ini ada masalah tentang yang ini? Tidak ada kan? Okay, saya masuk nombor 2 ya. Okay, log masuk. Okay. Bila kita tekan yang ini, okay, kita masuk website ini kan? Okay, dia akan keluar ini. Dia akan minta username, kita isi. Dia akan minta kita tukar password. Okay. Jadi password perlu ditukar sekiranya baru pertama kali login ataupun reset kata laluan. Okay. Jadi dia akan minta password. Jadi password itu guru itu bolehlah reset sendiri dengan 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 askara dengan 8 digit. Ataupun 8 huruf lah ataupun tambah digit. Okay. Alright, macam inilah dia. Bila dia log masuk, kita login. Okay, dia akan tanya kod keselamatan. Tapi kod keselamatan ini biasanya di tepi ni dia sudah muncul lah. Jadi kita masuk. Bila dah masuk, dia akan tanya tukar kata laluan. Jadi kita pun tukar. Okay. Alright. Okay, perhatian. Admin diberikan tempoh selama 5 minit. Atau darab 60 saat iaitu 300 saat. Guru diberikan tempoh selama 2 minit darab 60 saat iaitu 120 saat pada muka depan. Okay, apa maksud dia? Sebenarnya macam ini. Setelah cikgu masuk ke dalam login, selepas cikgu dah ada tukar password lah. Di sini cikgu tengok ada peruntukan masa. Kalau admin sekolah dia akan 300 saat. Kalau dia guru, dia 120 saat. Okey,
apa maksud dia di sini juga? Kalau dia 300, tak semestinya dia 300 yang mesti cepat-cepat tak. Tidak. Sekiranya macam mouse itu kita tidak bergerak, tidak ada aktiviti, maka dia akan countdown sampai ke kosong. Automatic patch itu dia akan tertutup. Okay. Cikgu itu terpaksa login semula untuk masuk ke dalam SPDPR. Okay. Sekiranya kalau kita masih aktif, dia akan continue macam 300, tiba-tiba kita gerak lagi dalam 260 lebih, dia akan balik kepada 300. Apakah tujuan ini? Supaya kita tidak ada heavy traffic di dalam pengisian. Sebab ini adalah Sabtu Malaysia. Ya, jadi kita elak perkara ini berlaku, maka dia buat beginilah 300 bagi guru-guru yang tertinggal tu pergi tandas ke apa, dia mesti login semula macam itu supaya kesesakan trafik itu tidak berlaku. Okey, jadi tempoh ini akan dikira apabila tiada aktiviti yang dilakukan pada sistem SPDPR. Okey. Okey. Setakat ini ada masalah, boleh saya tengok chat atau boleh tanya soalan sebelum saya masuk nombor 3. Okey. Okey, tiada. Jadi saya masuk ke admin sekolah. Okey. Admin sekolah ini menurut KPM mereka lantik pengetua guru besar, penolong kanan, okey, dan juga penolong PK petang. Yang saya lihat dalam list di daerah Bintulu, ketiga-tiga ini dipilih. Okey. Cikgu boleh juga memilih seorang admin sekolah. Okey, macam mana kita lantik dia sebagai admin SPDPR. Okey, macam mana dia nak daftar dia sendiri? Dia kena login guna ID pengetua untuk lantik diri dia sendiri. Okey, macam mana cara dia? Macam tadilah kita letak IC, kalau dengan password lah. Okey, macam mana? Okey. Sebenarnya dia kata 3 orang ada sekolah cuma tidak ada PK petang. Tapi bila kita tanya dengan JPN, dia kata boleh 4 orang lah. Okey. Okey, macam mana? Pertama, pengetua kena guru besar kah ataupun yang admin itu dia nak lantik diri sendiri tu, dia masuk seperti biasa, IC, password yang baru saja dia tukar, and then kod keselamatan. Okey, kemudiannya masuk. Di sini, okey, kita klik sistem pelaporan PDPR. Di sini dia cuma ada menu pengguna lah. Boleh download dan boleh lihat lah. Tapi dia sama seperti PowerPoint inilah. Jadi kita tekan ini, sistem pelaporan PDPR. Lepas tu dia akan keluar. Ni banyak-banyak tepi ni. Contohnya, kita tekan kemudahan. Lepas tu, daftar pengguna atau admin. Okay. Lepas tu masukkan IC guru admin yang hendak dilantik, tekan semak. Dia akan keluar nama cikgu itu. Dia akan keluar nama cikgu itu. Okay. Dia akan keluar nama, dia akan automatik ni semua akan keluar. Okay. Lepas itu kita tekan nombor 3 ini, tukar pergi ke admin sekolah. Lepas tu simpan. Okay. Jadi wujudlah admin sekolah itu. Okay. Setakat ni boleh ikut? Cikgu Kelly boleh menjelaskan sekejap? Boleh. Cikgu Kelly, untuk saya mohon bertanya dulu, untuk pengetua sama ada sudah didaftarkan atau belum? Sudah. Semua pengetua PK1 dan juga PK petang telah didaftarkan. Okay, cuma admin sekolah saja belum. Okey, patutlah saya cuba login, memang tak dapat masuk. Dia nyatakan sudah didaftarkan. Berarti ID tak diketahui lagi lah. Tahu, cikgu kena tukar apa password cikgu pakai yang 6 hujung belakang tu. Masalahnya saya masuk tadi, tak dapat masuk. Apabila saya makan, dia mengatakan telah wujud dan telah didaftarkan.
Oh, jangan semak cikgu, terus masuk saja. Dapat tak? Memang pos tadi saya cuba masuk, tapi memang tak dapat masuk. Maaf. Dia bagi alasan, maaf, data telah wujudkah? Oh, okey okey. Tak apa. Sekarang okey, saya berhenti di sini, saya demo boleh? Okey, izinkan saya demo ah. Okey, okey, okey. Sabar ya, tunggu habis sebelum dapat masuk nanti. Cikgu Kelly nombor IC salah tu, 06 tu Cikgu Kelly.
Kelly, kamu di sana? Oh ya, saya lupa buka mic. Okay, thank you. Okay. Okay, sorry. Okay, saya balik lagi ya. Okay. Patutlah saya tanya soalan tak ada orang jawab. Okay. Okay, jadi kita sekarang ni pergi urus kelas. Okay. Ya. Okay. Okay, thank you. Okay, jadi urus kelas. Okay. Jadi kita kata untuk urus kelas ni hanya admin sahaja yang dibenarkan untuk daftar kelas. Okay. Kita tahu juga bahawa guru boleh daftar kelas sendiri, tetapi kita cuba tidak tahu mereka sentuhlah, sebab orang yang tahu tentang kelas-kelas e-operasi ni cuma saya percaya PK1 lah yang tahu ya. Jadi bolehlah agih-agihkan tugas antara admin untuk daftar kelas lah. Cikgu Kelly, Ya. suara berdengung. Mungkin ada tab yang terbuka kan dalam masa yang sama. Cuba cek. Cuba dapat. Sekarang ini boleh dengar? Dia dengar, Boleh dengar? berdengung, echoing. Echoing. Let me see. Yes. What do I have? So far. Okay or not? Sebelah kami tak ada, mungkin di yang cikgu seorang tu yang ada masalah. Kami semua okey. Kami juga Oh. okey. Okay. Sorry ya. Okay, jadi guru ini kita tidak benarkan mereka mendaftar lah, cuma admin sahajalah. Jadi ini mengelakkan kesilapan pada data analisis. Okay. Okey, macam mana kita daftar kelas? Sebenarnya nama semua guru sudah ada di dalam sistem. Saya cek pagi tadi sekolah-sekolah nama-nama guru sudah ada di dalam. Jadi cikgu tak perlu daftar guru lagi, daftar kelas saja. Okey. Jadi admin sekolah yang dilantik perlu login ke dalam sistem. Jadi admin sekolah perlu lantik admin sekolah buat kali pertama. Ini dia ulang lagi lah. Okey, ini kita masuk sistem PDPR. Ini dia. Macam mana kita daftar kelas. Okay, mula-mula kita masuk bahagian tepi ni, daftar kelas. And then kita buat aliran lah. Aliran dia ada D1 aja 1, D2 sampailah untuk yang semester 1, semester 2 untuk KV. Okay. Dan juga dia di dalam itu pun ada juga untuk kelas-kelas untuk sekolah menengah dan sekolah rendah lah. Okey, lepas itu nama kelas, kita letak nama kelas. Kemudiannya kita letak bilangan murid. Lepas tu simpan. Okey. Selepas itu kalau katakanlah cikgu salah daftar, kata salah lah tekan salah nama, terlebih G kah, terlebih N kah, cikgu boleh buang. Ada tanda sini ada tong sampah ni, cikgu boleh buang dan daftar semula. Okey? Kalau untuk yang warna biru ini ialah untuk bilangan murid. Kalau cikgu salah daftar murid, pakai warna biru inilah, kamu tukar bilangan murid. Okey? Okey, sekiranya ada kelas yang sama tetapi dipecahkan kepada dua mata pelajaran yang berbeza, contohnya ada dua dedikasi ada 40 orang, ada dua dedikasi ni ada 20 orang ambil RBT, 20 orang lagi ambil ASK. Jadi kita mesti pecahkan dia lah. Okey. Okey. Sorry, jadi sorry Kelly. Muka surat untuk daftar ni katanya admin betul. Setakat ini yang boleh masuk ni adalah admin yang mana? Contohnya saya fikir petang, saya boleh masuk kan? Boleh. Ada Sebab 4 orang. saya sudah berada di muka surat, saya tak nampak. Saya boleh pergi ke menu daftar semua tu. Kamu kena pergi ke daftar kelas, ada nampak? Tidak ada, itu yang saya cari-cari ini. Okey, tak apa. Nanti saya akan cek balik sistem saya akan wujudkan semualah sebagai admin. Ya, mungkin sebab juga saya juga belum lagi
tukar admin. Ada satu daerah itu pun macam itu juga. Nanti saya ubahlah, saya akan buat. Okay, sekarang saya akan inform kepada semua lah. Sekarang ni kita belajar cara dulu. Okay. Okay. Jadi 20 orang yang ini okay. Okay, bilangan murid itu ikut APDM, betul. Okay, jadi yang inilah bilangan yang ini boleh edit lah, macam ini boleh edit. Okay, yang biru ini boleh edit. Sama juga yang ini ya. Okay, jadi daftar kelas ni, katakanlah kita nak buang tu, dia akan keluarlah. Adakah anda pasti untuk padam rekod kelas bilangan 5 ini? Okay, jadi dia akan buang lah. Lepas tu kita akan daftar lagi untuk dia lah sekiranya kita salah. Ini untuk bahagian padam kelas. Okay, setakat ini untuk daftar kelas ada masalah cikgu? Boleh faham dia punya cara-cara itu? Cikgu Kelly, Oi. saya nak tanya. Contohnya macam yang bahasa IBAN tu, macam mana kita nak daftarkan dia? Kalau bahasa IBAN, bahagian aliran tu kan, saya rasa cikgu... Bukan maksud saya, sebab macam di sekolah kita, satu kelas itu kita bagi dia kepada tiga grup itu. Macam mana? Kalau dia 3 grup, maksud dia pelajar itu ambil apa? Bahasa IBAN? Ya, bahasa IBAN, bahasa Cina, bahasa tu. Tapi subjek lain tidak, yang bahasa IBAN tu saja yang satu kelas itu dia dipecah pada 3 tu. Oh, jadi kita buat macam inilah. Macam ini, kalau dia ada 40 orang, kita ubah dia, 2 dedikasi. Kalau yang ambil RBT, contohnya IBAN ada berapa orang. Kalau ambil bahasa Cina berapa orang, 2 dedikasi, 1 lagi berapa orang. Oh, dia boleh pecahkan lah. Ya, betul. Tapi nama kelas masih sama kan? Ya. Maknanya dia boleh didaftarkan kelas yang sama lah. Tapi murid yang berbeza. Betul. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Halo, salam Cikgu Kelly. Ya, saya nak tambah soalan daripada Cikgu Ujang tadi. Kalau contohnya, sebab kita di center ni, kita ada yang kelas bergabung. Kelas bergabung di sini, contohnya mata pelajaran moral. Jadi satu cikgu dia memang ada satu kelas. Tetapi ada satu kelas itu, dia gabung. Kelas jumlah murid yang sama, tetapi ada separuh pergi ke guru A, separuh pergi ke guru B. Mata pelajaran sama, tapi bilangan murid ke guru A dengan guru B ini berbeza. Jadi macam mana kita nak daftar di sini? Adakah kelas itu dibagi ataupun ikut murid? Macam mana? Okey, terima kasih tentang soalan itu. Sebenarnya kami juga bertanyakan kepada soalan ini kepada JPN. Jadi kita tunggu jawapan mereka lah. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya akan inform lah balik tentang perkara inilah. Sebab tidak juga mereka bagi tahu apa-apalah baru semalam saja meeting kami pun ada bertanya tentang perkara inilah. Jadi dia belum lagi beri jawapan lah. Jadi kita tunggulah apa jawapan daripada BPSH nanti. Okey, terima kasih Cikgu Kelly. Terima kasih. Ya, terima kasih. Okey, jadi sekarang ini saya nak masuk ke bahagian 5, urus guru. Okey, kita lihat senarai pengguna. Okey, kita tengok sebenarnya semua senarai pengguna sudah ada di dalam sekolah masing-masing. Jadi admin sekolah boleh tarik guru yang baru pindah ke sekolah mereka dengan sendiri. Okay, tak macam dulu tak dapat tarik dia pasal juga kita cari data dia. Jadi admin sekolah tidak boleh buang guru yang keluar dari sekolah mereka. Mereka tak boleh buang. Dia sebenarnya macam ni. Dia bukan buang, dia akan simpan ke bahagian guru bukan akademik. Kalau cikgu lihat di sana dia ada satu bahagian guru bukan akademik. Kalau guru akademik itu dia semua guru yang mengajarlah macam itu. Dia tidak dapat buang. Okay. Jadi guru pension meninggal, admin boleh padam sebagai pengguna sistem. Sebenarnya dia bukan padam, dia akan simpan sementara di dalam guru bukan akademik. Okay. Nanti cikgu boleh lihatlah di dalam sistem cikgu.
Okey, ini contoh dia, kemudahan. Ini saya kata senarai bukan akademik. Ada nampak di tepi sini? Kalau kita padam, dia akan masuk ke dalam ini. Okey, jadi senarai bukan akademik. Okey, yang ini semua sudah ada, sudah saya cek lah. Cuma subjek dia tidak ada. Okey, jadi klik kemudahan. Lepas tu klik senarai guru akademik. Senarai guru akademik akan dipaparkan. Okey, jadi sekiranya kalau dalam list cikgu itu ada yang tidak ada di sekolah lagi, cikgu boleh ambil tindakan untuk letak dia di bahagian senarai bukan akademik lah. Macam ni. Okay, ini ialah set password lah. Ya, kalau cikgu itu lupa password, katakan dia lupa macam mana, kita boleh tolong dia reset. Macam mana kita reset? Mula-mula kita guna kemudahan ini, tekan sini, tekan senarai pengguna. Selepas itu kita search di sini nama cikgu itu, kita tukar kat butang ini, warna kuning ni. Kita set dia akan tanya, adakah anda pasti untuk reset kata laluan? Ya, dia akan ya, lepas tu dia akan reset. Macam dia reset, dia balik kepada nombor IC dengan password dia 6 digit belakang IC dia tu. Dia balik kepada yang macam mula-mula tu. Macam itu dia. Okey, perhatian. Okey, selepas reset kata laluan pengguna atau guru, kata laluan akan kembali kepada asal atau default lah, iaitu username, nombor pengenalan tanpa dash, dan kata laluan 6 digit nombor IC tanpa dash. Okey. Okey, macam mana kita nak hapus padam guru ini kalau pension dah meninggal ni? Okey, jadi kita pergi kemudahan, pergi lagi senarai pengguna, kita buang dia. Ni tong sampah ni di sini. Kita padam dia. Okey, adakah anda pasti untuk hapus ID ni? Ya. Sebenarnya bila kita hapus dia akan masuk pergi senarai guru bukan akademik. Okey. Okey, perhatian. Fungsi padam hapus hanyalah sebagai pengguna di sekolah tersebut. Bagi mengelakkan ID tersebut disalahguna disebabkan penggunanya meninggal, pension, sambung belajar, sebaiknya admin padam hapus guru tersebut sebagai pengguna. Jangan bimbang jika tersalah padam hapus, kita boleh tarik balik guru tersebut. So itulah dia letak di dalam guru bukan akademik. Kalau kita salah, katakan tersalah tekan, kita boleh lagi retrieve dia balik masuk ke dalam sistem sekolah. Okey. Tadi ada satu lagi apabila kami berbincang dengan JPN, guru-guru mindset yang ada di sekolah itu sekiranya dia mengganti guru-guru yang asal di sekolah, kita jangan daftar dia. Kita suruh cikgu MyStep itu menggunakan ID guru yang dia ganti. Kalau guru itu dia ialah guru mengisi kekosongan, maka kita sebagai admin itu boleh kita register dia. Sebab kita nak kelas dia kan. Kecuali yang guru ganti, MyStep yang mengganti, kita jangan cipta yang baru untuk dia. Suruh dia pakai yang guru yang digantikan. ID guru yang digantikan. Saya tengok chat. Jika BM kelas itu ada guru pemulihan, macam mana nak daftar? Ya, kalau BM pun sama, kita pecahkan dua lah, guru yang BM yang ikut yang aliran perdana, satu lagi pemulihan, pecahkan dia. Soalan dari link 2, admin sekolah siapa akan daftarkan? Mana-mana admin? Pengetua boleh, PK1 boleh, PK petang pun boleh, admin sekolah pun boleh daftarkan. Tak ada masalah, semua sama-sama kita panggil, bolehlah membuat kerja admin. Mana-mana lah. Macam mana kita tarik masuk guru baru atau pindah masuk ke sekolah. Contohnya dari sekolah lain. Jadi kita masukkan IC
Okey, kita semak. Okey, mula-mula kita masuk dari daftar pengguna lah. Kita masuk IC, lepas tu semak. Okey. Dia akan keluarlah ini. Okey, kita tukarlah nombor 3, sekolah semasa, sekolah asal dia mana, sekolah semasa dia mana, apa jawatan dia, kita simpan. Automatik dia akan masuk ke dalam sistem sekolah. Okey. Okey. Cikgu Chun, nanti saya cek semula. Okey. 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 Perhatian, fungsi tarik data guru dari sekolah lain akan memudahkan admin menguruskan pengguna baru di sekolah berkenaan tanpa menunggu pihak ketiga. Okay, data e-operasi perlu dikemas kini segera bagi mengelakkan guru tersebut hilang kembali. Okay. Tapi jangan bimbang, boleh tarik semula. Okay. Okay, jadi kita lihat PKP kita pinjam cikgu Wan punya akaun kita tengok. Kita login, kita tengok. Saya login sekali lagi ya. Okey. Salah lagi. Kenapa? Tunggu jap. Oh ya, saya sudah tukar. Saya sudah lupa. Okey, sudah masuk Jadi ini sistem pelaporan PDPR, kita masuk. Okey. Jadi anda belum daftar, jadi boleh daftarlah ID Delima. Tapi bagi guru yang tidak ada ID Delima, jangan risau, letak saja Gmail account dia sendiri. Okey, kalau dia tidak ada. Okey, jadi sini dia boleh daftar kelas. Okey, daftar kelas. Okey, kemudahan tadi kita tengok senarai guru akademik. Okey, untuk SMK Kidurong. Okey, tengok sini semua sudah ada lah. Okey, ini semua sudah ada lah sampai I open up 100. Okey, kita boleh nampak lah ini senarai nama guru dia. Okey. Lepas itu guru bukan akademik, kita boleh lihat ada ke tidak guru. Tunggu sekejap. Ini dia guru counselling, dia akan berada di guru bukan akademik. Okey, daftar pengguna. Di sini. Saya tengok dulu. Okey, daftar. Okey. Lambat juga ya. Okey, tunggu sekejap Lama juga tak. Okey, tak apa. Balik dulu. Sangat lambat hari ini. Dia punya line di rumah. Okey, tunggu saya sekejap Okey. Tak apa, saya continue nanti kita balik kepada ini. Okey, setakat ni ada masalah kah? Selain daripada masalah dari Cikgu Chun nanti saya atur. Okey, saya tu okey kah? Boleh saya dapat feedback? Okey, salam hormat Cikgu Kelly. Saya ingin alhamdulillah di sini. Contohnya sebab masalah kekurangan guru, kadang-kadang kita guna khidmat seperti guru pemulihan.
Jadi kalau guru pemulihan Okey. kadang kita ambil dia jadi macam dia ada kelas perdana, yang pemulihan pun ada, yang perdana kita untuk mengatasi kekurangan guru. Jadi daftar dia, kalau didaftar, cikgu berkenaan daftar untuk pemulihan ataupun kita boleh daftar dia saja sebab dia ada yang guru pemulihan, ada yang guru BK tadi. Jadi mereka yang ni kadang-kadang kita guna khidmat untuk jadi guru perdana untuk buat sementara ni, bukan seumurnya. Untuk sementara. Jadi macam mana daftar dia? Ada ikut pemulihan, BK, yang BK, begitulah supaya nanti memudahkan. Okey, saya ingin pencerahan Cikgu Kelly. Okey. Jadi perkara ini juga ada mereka tanyalah. Jadi untuk ini kita ikut sekolah lah, sekolah yang tentukan jawatan itu. Sekolah yang tentukan jawatan itu. Contohnya macam pemulihan kan, dia ajar kalau dia ajar matematik tingkatan 2, darjah 2 macam tu. Kita letaklah dia ada di kelas. Yang penting kelas itu sebenarnya. Okey, terima kasih Cikgu Kelly. Ya, terima kasih. Okey, saya tengok saya punya ni sudah keluar ke tidak. Sudah keluar. Okey. Sekarang saya mau tengok senada pengguna. Tengok Cikgu Chun ada ke tidak di dalam. Tengok jap cikgu. Salah tekan saya. Ni dia. Senarai pengguna. Dia tidak mau masuk Okey, senarai pengguna. Okey, nanti saya buka lah saya punya PPD admin. Saya akan tengok, saya dapat tengok siapa yang telah didaftarkan jadi admin. Okey, jadi saya teruskan dulu. Okey. Ada soalan di dalam chat. Bagaimana MyStep yang memang ada subjek sendiri kerana mengisi kekosongan guru di sekolah bukan mengganti guru yang bercuti. Ya, kalau guru MyStep ini dia ialah isi kekosongan, kita daftar dia. Kecuali kalau dia yang ganti, jangan daftar, kita minta dia pakai akaun guru yang digantikan itu. Jelas Okey, saya pergi ke yang nombor 6 Okey, pelaporan PDPR guru. Jadi guru mengisi pelaporan PDPR harian dan tarikh dia semua ni lah saya akan bincangkan di sini. Okey, jadi bila kita dah daftar kelas dia, maka dia bolehlah melapor PDPR harian ini. Mula-mula dia daftar dan kemas kini dan pelaporan harian dia, nama guru dia, ID delima dia. Ini tidak semestinya kalau cikgu itu tidak ada ID delima, ada setengah macam cikgu MyStep itu yang tidak ada, kita minta dia guna Google account sajalah. Lepas itu simpan. Okey. Lepas simpan tu Okey, jadi sebelum ni kita akan cakap tentang inilah. Okey, perhatian selepas pukul 6 petang hari biasa, masih boleh isi tetapi data akan masuk pada hari berikutnya. Maksud dia, katakanlah macam sekarang hari ini saya mengajar. Okey, lepas itu pukul 5 saya isi, data itu masih kira pada 9 Julai ini. Katakanlah hari ini saya mengajar, saya daftar, saya buat pelaporan saya pada pukul 6.05. Pelaporan saya bukan di 9 Julai tetapi dimasukkan ke dah 10 Julai. Macam tu. Jadi dia cut off point ialah pada 6 petang lah. Okay. Jadi pada hari Khamis jam 6 petang sistem akan ditutup sehingga Ahad 7 pagi. Okay, jadi kita pastikanlah cikgu jangan tangguh pelaporan tersebut. Okey, ini untuk lebih kepada senarai guru lapor PDPR lah, okey, peringkat individu. Jadi dia boleh lihatlah laporan, lepas tu kita boleh lihatlah laporan guru yang melapor PDPR. Okey. Kita boleh isilah, jadi kita boleh carilah tarikh mana ke mana, sekolah boleh tengok
PPD boleh tengok, KPM boleh tengok, JPN pun boleh tengok. Jadi kita boleh tahu pada hari tersebut siapa yang sudah melapor PDPR. Okey, jadi perhatian sekiranya guru melapor selepas 6 petang pada hari semasa untuk semak pelaporan PDPR, pastikan guru pilih tarikh yang betul. Okay, pastikan tarikh dia mesti betul. Okay, kerana pada jam 6.01 petang, tarikh pengisian pelaporan sudah bertukar kepada hari keesokannya. Jadi ini kita kena berhati-hatilah. Jadi ini bagi mengelakkan guru tidak jumpa pelaporan guru selepas melaporkan PDPR. Okay, contoh pada hari 18, okay, yang dia buat pelaporan 19 hingga 20 petang. Jadi selepas pukul 6 dia akan pergi ke the next day. Macam itu. Okey. Jadi katakanlah cikgu itu, okey, katakanlah pada masa itu, dia salah isi. Macam mana? Dia boleh padam, dia boleh isi semula. Okey. Jadi klik pelaporan, lepas tu klik senarai guru lapor PDPR, lepas itu papa dia punya maklumat, lepas tu carian nama, lepas tu dia boleh padam, lepas tu dia isi semula. Okey? Okey, setakat ni ada masalah tentang pelaporan PDPR ini? Excuse me, saya nak tanya. Boleh. Adakah ini auto save ataupun ada button save di mana-mana? Setakat ini saya tengok macam auto save saja yang ini. Tidak ada dia tekan save, tidak ada diajar. Jadi dia auto save lah yang ini. Thank you. Okey, saya tengok soalannya, Cikgu Kelly, seperti masalah tadi, saya baru pertama kali log masuk. Bila saya log masuk yang keluar, maaf kombinasi ID dan password salah. Bila saya buat semakan, dah kena daftar dan diminta untuk hubungi GPB dan PKP untuk mengetahui ID dan password. Persoalannya, siapa yang telah login untuk saya sebelum ini? Oh, itu saya tak dapat cek tapi saya boleh bantu Cikgu Yahya reset. Ya, nanti lepas taklimat saya tolong reset Nanti nanti kita dua nanti berhubunglah Nanti Cikgu boleh masuk beritahu saya feedback lah sama dengan Cikgu Chun nanti ya. Okey. Soalan nombor 2, admin kena daftar mata pelajaran untuk semua sekolah, guru di sekolah ke? Ya, dia kena daftarlah kelas. Kelas. Ikut mata pelajaran lah yang macam yang diterangkan tadi. Okey, daftar. Okey, jadi saya teruskan yang nombor 7 ni ya, analisis pelaporan PDPR ya. Okey, jadi saya teruskan. Okey, tarikh pengisian pelaporan adalah bermaksud tarikh ketika guru tersebut mengisi pelaporan. Okey, tarikh pelaksanaan adalah bermaksud tarikh sesi PDPR berlaku. Okey, contohnya guru tersebut menghimpunkan 2 hari punya pelaporan iaitu pada 19 hari bulan dan 20 hari bulan dan dia mengajar kedua-dua hari tersebut. Jadi bila guru tersebut mengisi pada 20 hari bulan itu dia isi 2 kali lah. Satu untuk 19, satu untuk 20. Okey? Okey, inilah analisis yang boleh kita nampak di sekolah. Okey. Jadi laporan analisis PDPR ni kita boleh tekanlah daerah. Ini untuk negeri ya, negeri dia boleh lihatlah daerah mungkin dia tulis Bintulu, berapa orang guru, berapa sekolah telah melaksanakan. Lepas tu berapa guru yang telah berapa beza yang ada dan sudah ni, pelibatan dan sebagainya. Ini yang JPN punya yang boleh nampak lah. Okey. Okey, jadi ini ikut sekolah. Okey, ini ikut sekolah. Okey, ini. Macam contoh sekolah ini. Okey, yang ini PDPR ikut sekolah. Lepas tu untuk guru, bilangan guru, berapa orang, beza dan sebagainya lah kita boleh nampak semua. Okey. Okey, ini ialah boleh dilihat ikut harian, ikut sekolah. Okey. Contohnya yang ini jumlah guru, okey, hari apa
ini semua dia boleh tengok berapa orang guru yang telah key in. Okay, jadi dia guna formula yang ini ialah bilangan sesi PDPR, okay, stroke jumlah guru akademik macam ni. Okay. Macam inilah. Okay, saya rasa sekolah pun boleh lihat semua ini. Dia boleh lihat semua analisis ini. Jadi senanglah, tak perlu kira, dia sudah automatik di sana. Okay, kita boleh pilih tarikh lah kita nak tengok. Okay, jadi ini adalah senarai guru yang tidak lapor PDPR, kita pun boleh cek tarikh, dia akan keluar semua senarai guru yang tidak membuat pelaporan. Okay. Okay. Lepas itu, ini guru yang lapor PDPR, peringkat sekolah dia akan papar juga. Siapa yang telah isi, siapa yang belum isi lah, yang saya lihat dari Negeri Sembilan. Dia semua dia papar keluar. Okay. Okey, perhatian, laporan guru melapor ataupun guru tidak melapor sebaiknya dilaksanakan seminggu sekali untuk menyemak guru cicir. Kerana kita peruntukkan 5 hari, bukan backdated, jadi kita isilah, kita ceklah 1 minggu 1 kali lah untuk lihat tentang guru cicir. Okay. Pemantauan harian guru melapor adalah berdasarkan jadual waktu guru tersebut. Contohnya pada hari itu kita jadual waktu dia mungkin Isnin, Selasa, mungkin BMBI matematik. Kita nak tahu sama ada guru itu ada tak mengajar, kita boleh cek lah pada masa itu sekiranya dia melapor pada hari tersebut. Okay. 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 Okey, setakat ini ada masalah, boleh saya tengok chat. Okey. Madam. Ya. Lagi saya nak tanya ini. Kalau guru itu kuarantin positif, dia tidak mengajarkan, dia tidak PDPR, ada tak ruang-ruang kita dapat tahu yang guru ini tidak PDPR atas sebab, ada alasan tertentu yang menyokong guru itu tidak menjalankan PDPR, dia bersebab. So, macam mana kita database sekolah dapat lihat di situ? Kalau nama dia appear di thank you. Okey, terima kasih cikgu. Jadi untuk bahagian itu, setakat ini saya bila explore dia tidak ada, dia cuma keluar nama guru-guru yang tidak melapor lah. Jadi dia cuma keluar, dia tidak ada pengisian untuk guru yang tidak melapor. Jadi mungkin itu Kelly, Oi. Maksudnya tidak ada satu ruangan untuk membuat justifikasi kenapa guru tidak melakukan PDPR. Ya, betul. Dia setakat ini yang kami ditaklimatkan, dia tidak ada nampak ruangan itu. Oh, okey. Dia tidak ada ruangan itu. Dia tidak ada ruangan. Implikasi kah ke peringkat JPN, KPM nanti? Boleh. Keluar nama guru-guru. Boleh. Nanti saya tanya balik dengan JPN. Saya tulis dulu, nanti saya tanya dengan JPN tentang guru yang buat pelaporan ada tak justifikasi punya kolom. Okey, nanti saya akan bagi feedback balik kepada cikgu lah. Cikgu boleh tanya, kalau saya tak dapat jawab saya akan tanya JPN lah. Okay. Thank you, madam. Okay, thank you. Boleh tanya, kalau saya tak dapat jawab saya akan tanya JPN lah. Nanti saya get back kepada cikgu lah. Okay. Alright. Cikgu Kelly. Ya. Madam Valerie ya. Ya. Ada satu soalan sini ya. Okey. Untuk SMK Bandar, daftar kelas kita tidak dalam APDM sebab pelajar dalam APDM itu tidak sama semasa waktu PKP. Kan kita pecah kelas. So, guru subjek juga dalam APDM itu tidak sama dengan guru subjek dalam kelas PKP itu. So macam mana yang ni situasi yang sedemikian? Okey, itu saya akan tujukan soalan ini kepada JPN. Ya, Cikgu Kelly, soalan kedua, kita juga ada kelas bahasa Cina yang di luar sidang itu. Dan mereka ini gabung beberapa kelas untuk sesi kelas bahasa Cina itu. Begitu juga dengan tasawuf
pendidikan Islam. Okey, saya take note ah. So dia bukan straightforward macam apa yang ada dalam APDM itu yang terpar dalam dalam yang sebenar. So because sekolah yang besar menghadapi situasi yang dia kelainan sikit lah. Maksudnya dia ada gabung kelas, dia ada pecahan kelas macam itu. So dalam sistem is straightforward, 2 × 2 = 4 macam itu. Tetapi yang sebenarnya tidak sedemikian lah. Okey, saya buat catatan nanti saya tanya. Ya, Cikgu Kelly. Thank you. Okey, thank you. Okey, dalam realiti guru itu mengajar lah. Okey, boleh. Saya sudah catat. Nanti saya get back kepada semua cikgu lah dengan semua PGB, dengan semua cikgu tentang 3 soalan ini nanti. Ada lebih nanti saya catat lagi, saya tanya lagi. Okey? Alright. Jadi okey, Cikgu Sahari, okey, saya akan bantu reset. Okey, jadi yang ini nombor 8, bahagian nombor 8. Okey, panduan SPDPR guru. Okey, jadi untuk guru dia sama juga, dia first time login, kita masuk tengok ni. Kalau dia kali pertama dia login, okey kita login, kita minta mereka buat macam yang mula-mula yang saya telah demo tadi, sama saja masuk. Okey, selepas itu dia akan diminta untuk tukar password. Okey, lepas itu bila dia dah tukar password barulah dia dapat masuk. Jadi dia akan buat pelaporan harian. Inilah yang kita boleh tengok apa yang mereka isi ya. Okey, nama guru, okey ID, kalau tak ada ID kita pakai Gmail biasa. Okey, peringkat sekolah, di sini boleh klik lah peringkat sekolah. Okey, sekolah mana lah. Okey, mata pelajaran, tahun berapa ataupun tingkatan berapa, nama kelas, bilangan, tarikh PDPR dilaksanakan, tempoh masa, berapa masa dia pakai, 1 jam, 2 jam, pendekatan PDPR yang digunakan. Okey. Jadi yang inilah yang online offline-nya. Okey. Dalam talian, luar talian. Saya rasa offsite ini Sarawak tidak pakai ya. Jadi kita cuma guna 3 saja. Lagipun sekarang ini kalau ada tekan pun offsite ini sudah dikeluarkan oleh JPN lah. Jadi dalam talian, luar talian dan tabungan. Okey. Jadi okey, selepas itu bila dah pendekatan dah tulis, okey, kita akan tulis bilangan dalam talian. Dia akan keluar bila kita tulis dalam talian, dia akan keluar paparan ini. Dia minta berapa bilangan secara dalam talian, macam isi berapa orang yang tidak ikut PDPR. Okey. Lepas itu PDPR dalam talian menggunakan platform selain Delima, di sini kamu kena pilih, dia boleh pilih lah. Okey, lepas itu kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian, kamu boleh pilih di sini kaedah dia. Okey, lepas itu nyatakan, jika lain-lain nyatakan kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian. Sini pun dia boleh pilih. Jadi yang lain ini, dia tidak dapatlah yang XXX ini, maksud dia mereka sudah tutup dia. Dia cuma boleh isi yang warna putih ni, okay, yang ada nombor ni. Okay, ini untuk dalam talian. Kalau cikgu itu pilih luar talian, maka dia akan kena isi bilangan secara luar talian itu berapa, tidak mengikuti PDPR itu berapa orang. Okey, ini tak dapat isi, ini tak dapat isi. Ini dia. Kaedah PDPR yang digunakan secara luar talian, kamu tekan di dalam, itu dia ada beberapa option lah, nanti boleh pilih. Okay. Jika lain-lain nyatakan kaedah PDPR digunakan secara luar talian, kita tekan sini pun dia akan keluar dia punya option. Okay. Okay, saya tekan ni. Kalau gabungan, okay, bilangan secara talian. Okay. Berapa orang, luar talian berapa orang yang ikut PDPR, yang tidak ikut PDPR. Okey, jadi di sini dia kata PDPR secara dalam talian menggunakan platform selain Delima, tekanlah option dia. Okey, kaedah PDPR digunakan secara dalam talian, pilih option, luar talian pun kita pilih option. Okey, yang lain-lain kaedah dia kita pilih option. Yang ini luar talian pakai kaedah pun kita pilih option. Yang lain XX ini semua dia tutup.
Okay. Jadi itu cara dia lah untuk mengisi. Okay, selepas tu dia tanya pasal PBD. Okay, adakah anda melaksanakan PBD? Ya, tidak. Jadi kaedah pentafsiran bila darjah PBD yang dijalankan semasa sesi PDP, apa dia punya option, lisankah, menuliskah dan sebagainya lah. Adakah PBD direkod setelah selesai PDPR? Ya atau tidak. Barulah simpan. Okay. Option dia lah. Okay. Jadi kita boleh semak juga pelaporan PDPR harian. Bila cikgu tu klik, dia akan keluarlah di sini. Dia akan keluarlah semua rumusan-rumusan dia di sini. Okay. Dalam senarai guru pelapor PDPR. Okay. Sama juga lagi gini, peringkat individu dia sendiri pun boleh lihatlah. Okey, perhatian. Pada model senarai guru lapor PDPR peringkat individu, dia guru perlu sedar pukul berapa dia melapor. Kalau dia sebelum pukul 6 atau selepas 01 petang. Kalau sebelum pukul 6 maksud dia pelaporan dia hari ini. Kalau 6.01 keesokan harinya. Okey, supaya guru-guru dapat lihat laporan yang mereka buat. Jika tidak, laporan tersebut tidak dipaparkan, tidak jumpa. Dan kena carilah kalau mereka lupa pasal jam-jam ini. Okey. Okey, kalau kita katakanlah salah isi. Aduh, macam mana? Okey, mereka boleh delete di sini. Ni, ruang gantung sampah ni. Senarai guru lapor PDPR, kita cari, kita papar, kita buang. Okay, kita padamkan dia. Lepas tu isi lagi. Seperti yang seperti biasa itu isi. Lepas itu dia akan muncul baliklah yang betul. Okay. Okay. Setakat ni ada masalah? Ada soalan? Macam mana dengan budak pra? Sistem FPDM tidak sama. Okay, nanti saya akan tanya dengan JPN. Okay, budak pra. Okay. Boleh isi Sabtu Ahad? Okay, sekarang ini saya ingin membuat satu ketetapan lah macam inilah. Sebab kami mendapati bahawa JPN dia akan sedut mingguan itu pada pukul 6 petang, selepas 6 petang hari Sabtu. Maksud dia dalam pengisian itu kalau seboleh-bolehnya yang ini saya rasa bagus kita isi dari lingkungan hari Isnin sampai hari Sabtu supaya JPN bila dia sudut ada jitu sikitlah dia punya maklumat. Sekiranya hari Ahad tu macam mana kata, kalau hari Ahad tu nanti kalau isi tu dia terpaksa pergi ke minggu yang satu lagi. Sabtu Ahad mereka tidak tutup, mereka masih boleh isi. Tapi saya tanya pendapat semua, kalau buat ketetapan Isnin sampai hari Sabtu saja pengisian, semua setuju ke? Sampai Jumaat pun baguslah, ujung minggu tu kerja sendiri. Okey. Asalkan sebab kita takut jugalah ada cikgu yang tak ada line kan, mungkin dia kena pergi ke bandar ke pada hari Sabtu. Jadi kita boleh buat ketetapan hari Isnin sampai hari Sabtu dia isi. Ahad tu kita jangan isilah macam tu. Cikgu Kelly. Ya. Untuk pengisian ni saya nak tambah sikitlah. Boleh. Jadi cara pengisian sebelum ini kita teruskan. Di mana selepas setiap sesi PDPR, cikgu akan mengisi laporan PDPR lah kalau yang online. Kalau yang offline dia akan beri satu tempo lah, kemudian baru dia isi. Sama seperti sebelum ini. Cuma kalau ada guru-guru yang berada di luar kawasan, misalnya dekat Nyalau, dekat Desa Lavang, dekat Silas, yang ada masalah talian pada hari-hari tertentu, maka bolehlah
isi pada hari Sabtu. Mana-mana yang berada di bandar kita teruskan seperti biasa. Kerana di peringkat kementerian mereka akan semak setiap hari sekolah mana yang tidak ada melapor PDPR pada hari tersebut. Jika kedapatan ada sekolah yang tidak ada pelaporan PDPR langsung pada hari tersebut, mereka akan minta justifikasi harian daripada sekolah. Okay. Tapi untuk sekolah kita di Bintulu setakat ini belum pernah masuk lagi dalam senarai tersebut. Tapi daerah-daerah lain misalnya dari Belaga, dari Kapit, dari Mukah, dari Julau, itu banyak sebab mereka kawasan-kawasan luar bandar kan, jadi banyak sekolah mereka yang tidak dapat lapor setiap hari. Jadi kita risau kalau kita bagi tahu cikgu macam ini, nanti mungkin mereka akan PDPR hari Isnin, nanti isi hari Rabu, Khamis tidak. Maksudnya pengisian masih seperti sebelum ini. Cuma kita beri kelonggaran kepada pengisian guru-guru dari sekolah yang ada masalah talian internet dan guru-guru yang menjalankan secara offline. Maybe dia perlukan 1 hari, 2 hari untuk menunggu pulangan daripada murid-murid. Okay? Okey, jadi kita berketetapan begitulah, masih lagi sama seperti dahulu cara masa kita mengisi itulah, pastikan mereka isilah. Cuma ialah saya rasa kalau kita ikut yang sebelum ini mungkin lebih baiklah daripada ya kita nanti kena kerja untuk harian nanti pula. Jadi semua PGB, jadi kita semua beri ketetapan. Jadi kita isi seperti sebelum ini. Cikgu Kelly, Ya. saya nak tanya sebab apa yang berlaku sekarang, kebanyakan saya rasa kalau sekolah kami rata-rata cikgu melapor memang selepas pukul 6 petang. Jadi bermaksud nanti akan timbul hari Isnin tu macam tidak ada pelaporan. Faham maksud saya Cikgu Kelly? Ya, betul. Faham. Ya, sebab kita akan melapor selepas pukul 6 semua. Jadi bermaksud dia akan pergi kepada hari Selasa. Jadi macam mana hari Isnin tu nanti dia dianggap sebagai tiada pelaporan jika cikgu melapor selepas pukul 6. Sebab sekarang ini cikgu melapor memang selepas pukul 6 sebab dia tunggu murid hantar latihan. Okey, saya akan tunjukkan ini kepada JPN. Yes. Okey, hari Isnin. Okey. Ya, betul kata Cikgu Lim tu. Sebab sebelum ini kalau kita isi Google Form tu, tarikh masa akhir pengisian setiap hari adalah pukul 12 tengah malam. Kalau sebelum ini. Jadi kalau untuk SPDPR ni dia tutup pukul 6. Jadi mungkin ada sekolah yang menjalankan secara offline sepenuhnya. Kecuali ada sekolah itu tadi dia ada jalankan 1-2 kelas online, mereka isi terus. Maksudnya sekurang-kurangnya 1 pengisian dalam satu hari itu, maka sekolah itu dianggap ada membuat pelaporan PDPR pada hari tersebut. Okey, jadi nanti Cikgu Kelly boleh tanya kepada Mr. Ong lah kes ini. Kalau sekolah itu melaksanakan offline, jadi mereka tunggu murid mereka membuat pulangan dan malam tu baru mereka key in. Okey, boleh. Saya akan bagi feedback lah. Cikgu Kelly dan Cikgu Nafisa. Okey, satu juga kemungkinan besar juga akan ada juga berlaku kelas-kelas yang dijalankan oleh guru-guru pada sebelah malam walaupun secara dalam talian. Disebabkan menunggu ibu bapa apabila kita masyarakat dan kalau kita laksanakan pada dalam talian pada sebelah pagi atau petang, ibu bapa ramai, murid ramai yang tak ada gadget, berarti pada sebelah malam penyertaan lebih ramai. Berarti masalah berarti pada hari tersebut contohnya lah pada hari Senin. Contohnya kelas itu dijalankan sebelah malam tetapi kerana pelaporan off pada pukul 6 petang. Berarti keesokannya lah tu, itu puncak yang biasalah harus, masalahnya juga harus dibawa lah untuk akan membukakan lah. Sebelum ini pelaporan tutup pada pukul 12.30 malam tidak ada masalah. Okey. Ya. Okey, saya catat dulu. Okey, nanti saya akan tunjukkan ini kepada
Mr. Ong lah, sebab dialah mungkin mereka perlu tahu juga apa yang berlaku, nanti mereka perlu buat sedikit penambahbaikan lah. Okey. Jadi saya tengok dalam grup, dalam chat Okey. Okey, salam hormat. Okey, tentang pengisian laporan oleh guru mode offline jika ada mereka lambat respon hantar tugasan, adakah masih boleh guru tambah bilangan murid pada pelaporan yang dihantar terdahulu? Contoh kemarin bagi mata pelajaran kelas yang sama, contoh hari ini nak ditambah. Okey, jadi perkara ini ada juga ditanya, jadi apa yang respon mereka ialah dia kata sekalikan, lepas itu baru lapor. Okay, sekalikan baru boleh lapor. Boleh jadi ini semua ni tentang tempoh masa. Jadi saya akan tujukan ini kepada JPN. Nanti saya akan balik kepada cikgu lah semua jawapan dia nanti. Okay, tempoh pelaporan. Cikgu, Madam, kita mesti melihat gadget, ada gadget yang di ibu bapa punya. Okey, siang bekerja, petang dia bekerja. So, malam baru macam pelajar saya, ada juga saya dapati, cikgu, boleh saya masuk kelas malam? So, mungkin untuk pelaporan untuk sistem ini, terpaksalah saya bawa dia tu ke esok hari lah. Kalau pukul 6 tu dah sistem tu dah off. Okey. Okey, nanti saya akan tanyakan perkara ini, saya akan tujukan perkara-perkara ini kepada pihak JPN. Kita akan tengok apa respon mereka. Okey, kelas di sebelah malam. Saya akan call dia Dr. Cikgu Ong tu nanti. Okey, kalau ada apa-apa yang cikgu rasa perlu ditimbulkan, bagi tahu, nanti saya tanya, saya bagi tahu dengan JPN. Okey. Okey. Okey, saya akan tengok, saya akan catat semua, saya akan tanya. Okey, jadi saya mau beri info penting ni dulu Okey, jadi sekali lagi pada mulanya masa cikgu masuk, admin diberikan tempoh 5 minit darab 60 saat iaitu 300 saat. Guru diberikan kalau untuk admin lah 300 saat, guru 120 saat. Jadi sekiranya cikgu punya laporan PDPR itu tidak bergerak, maka dia akan terus tutup lah supaya ini mengelakkan dia punya kesesakan lah. Okey, jadi admin sekolah boleh tarik guru yang baru pindah ke sekolah mereka dengan sendiri. Admin sekolah tidak boleh buang guru yang keluar dari sekolah mereka, dia akan simpan ke dalam guru bukan akademik. Okey, jadi guru pension meninggal, admin boleh padam sebagai pengguna sistem. Okey, jadi masuk juga ke dalam guru bukan akademik. Okey. Selepas reset kata laluan pengguna, guru kata lalu akan kembali kepada asal. Okey, yang ini. Okey, ini sikit reminder lah. Okey, jadi fungsi pada hapus hanyalah sebagai pengguna di sekolah tersebut bagi mengelakkan ID tersebut disalahguna disebabkan penggunanya meninggal pension sambung belajar, sebaiknya admin padam hapus guru tersebut sebagai pengguna. Jadi jangan bimbang jika salah padam, kita boleh tarik balik guru itu. Okey. Jadi fungsi tarik data guru dari sekolah lain akan memudahkan admin menguruskan pengguna baru di sekolah berkenaan tanpa menunggu pihak ketiga. Jadi data e-operasi perlu dikebas kini segera bagi mengelakkan guru tersebut hilang kembali lah. Tapi jangan bimbang lah, tarik saja dia kata. Okey, tarikh pengisian. Okey, ini lah yang saya tengok ya. Kalau dia ada 19.20, dia ada mengajar, dia isi pada 20, maka tarikh pelaksanaan yang kita buat 2 kali lah, satu untuk 19, satu untuk 20. Okey. Jadi pelaporan guru melapor ataupun guru tidak melapor sebaiknya dilaksanakan seminggu sekali untuk menyemak guru cicir. Okey, pemantauan harian guru melapor adalah berdasarkan jadual waktu guru tersebut.
Okey. Jadi ini guru perlu sedarlah 6 petang ataupun sebelum 6 petang, selepas 6 petang. Jadi soal dia sekarang ialah tentang kelas malam dan sebagainya. Nanti saya akan utarakan kepada JPN. Okey. Okey, satu lagi, bila kita mula, sebenarnya JPN dia minta kita mula minggu depan. Ada setengah daerah dia sudah bagi present, mereka mula hari Isnin. Sekiranya daerah itu dia mula hari Isnin, maka pengisian Google Form itu tidak akan dijalankan. Dia terus guna sistem ini. Jadi saya dah berbincang dengan Cikgu Nafisa, kita akan mula pada hari Rabu. Jadi hari Sabtu Ahad boleh lagi Cikgu explore ada apa-apa boleh cari saya. Lepas itu Isnin Selasa bolehlah mula mendaftar kelas dan juga minta guru isilah. Lepas itu cuba-cuba hari Rabu barulah kita betul-betul pakai yang ini. Boleh saya minta feedback semua PGB adakah setuju semua menggunakan pada hari Rabu? Ada respon? Pilih Kelly, untuk tarikh ni JPN cuma beri pilihan 2 saja kan, sama ada hari Isnin atau hari Rabu kan? Ya, betul. Ya, maksudnya kita ada pilihan nak mula terus hari Isnin ataupun nak mula hari Rabu. Betul, Jadi betul. kami, sebab kita taklimat pada waktu petang Jumaat ni, jadi kami tadi mencadangkan untuk kita mula hari Rabu supaya Isnin Selasa tu sekolah dapatlah buat apa yang patut. Jadi kita minta respon daripada sekolah lah. Kita nak bagi taklimat dulu kepada rakan guru. Jadi Rabu tu kalau tak ada pilihan selain Rabu, ya Isnin Selasa tu kita bagi ruang untuk sekolah. Boleh hari Rabu lah. Jadi saya akan cuba sedaya upaya saya kontak Cikgu Ong lah untuk semua soalan tu tadi. Okey, jadi setakat ni ada lagi soalan? Cikgu Kelly. Sebelah bilik sana, sebelah bilik ada soalan? Cikgu Yek, sebelah sana ada soalan? Sekiranya tidak ada, maka ini sajalah, sampai sini sajalah. Ya. Cikgu saya nak, selamat petang. Saya ada sedikit kekeliruan lah. Okey, untuk admin sekolah, dia akan daftarkan kelas-kelas yang ada di sekolah tu kan? Okey, jadi untuk setiap subjek tu, setiap guru tu dia akan daftarkan kelas dia sendiri atau admin yang akan daftarkan? Admin daftarkan, jangan guru. Admin yang kena daftarkan. Okey, jadi admin akan daftarkan semualah untuk cikgu-cikgu sekali lah. Ya, betul. Okey, terima kasih. Alright. Okey. Jadi sekiranya tidak ada Cikgu Kelly. apa-apa. Oi, ya. Cikgu Kelly, dengar suara saya? Dengar. Okey, saya dah dilantik jadi admin oleh pihak sekolah saya. Jadi saya sudah daftar subjek daftar kelas tadi dan ada bahagian untuk pemulihan tu subjek dia bahasa Melayu dengan matematik saja. Jadi bilangan murid tu tak sama. Maksud cikgu macam mana tak sama? Maksud saya macam ni, kelas BM untuk tahun 5 10 orang. Tapi untuk kelas matematik tahun 5 6 orang. Okey, saya faham. Saya faham. Okey, kalau begitu saya catat dulu Tunggu sekejap, saya catat dulu. Okey, saya faham apa maksud cikgu Okey, saya akan tunjukkan. Okey, terima kasih. Ni saya cikgu. Ya.
Ya. Saya dah buat tadi. Ya, saya. Saya dah buat tadi. Okey. Kalau saya daftarkan kelas tu tahun 4 matematik dan tahun 4 BM, baru jumlah dia tu akan keluar ikut yang kita daftarkan. Boleh tak macam tu? Okey, maksud dia cikgu daftar tadi ada 10 kan? Berapa cikgu daftar untuk pemulihan BM? Macam ni, saya daftar kelas kelas BM tahun 5 pemulihan, tahun 5 pemulihan 10. Kelas matematik tahun 5 6 orang. Baru dia dapat keluar ikut yang kita daftarkan. Okey, okey. Faham. Jadi sekarang ini masalah cikgu ialah dia Boleh tak sebab nama kelas tu tahun 4 tahun 4 pemulihan. Macam tu. Ada apa nama tu, pemulihan belakang dia tu. Saya letak. Boleh ke? I see. Nama kelas dia lah. Okey. Nanti saya tujukan ini balik ke JPN lah sebab kita tidak diterangkan tentang perkara ini ya. Jadi saya tak berani juga nak bagi jawapan. Saya kena tanya dulu. Okey. Alright, terima kasih cikgu atas respon. Okey. Okey. Alright. Okey. Ada lagi soalan yang boleh kita bincang. Lepas itu saya tutup. Mungkin adakah terlintas kah? Ataupun nanti kalau Katanya siapa yang boleh reset password reset password siapa? Guru kah? Ya, kalau yang pengetua punya? Ya, pengetua tu saya lah. Okey, kalau yang pengetua boleh reset untuk guru yang lain ataupun Ya, dia boleh reset untuk guru yang lain. I see. And then untuk yang admin satu sekolah ada ini rumusan sikit lah, banyak benda. Okey, boleh. Ada 4 boleh. 4 admin di sekolah, betul? Betul. Ada 4, ada yang 3, ada yang 4. Ya, kalau yang ada petandu, ya ada 4 lagi kan? Ya, betul. Jadi yang admin yang selain pengetua, admin yang lain dia boleh reset password untuk guru lah, betul? Kalau siapa yang boleh reset? Pengetua? PKP ataupun ya, ataupun boleh. boleh. Ya, boleh. Dia boleh reset. Thank you. Ya, ada apa-apa nanti boleh juga mesej saya lah. Nanti kita hubung lah. Boleh. Okey, jadi dengan ini saya menamatkan taklimat hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti SPDPR ini. Sekiranya ada masalah, boleh juga cikgu semua mesej saya lah. Nanti saya ada apa-apa, saya boleh juga beritahu dalam grup. Okey.